Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya di Laila Kadir dalam Berita Pagi. Sebuah pesawat pejuang milik Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM terhempas kira-kira pukul 10.07 malam tadi. Insiden tersebut menyebabkan seorang maut dan seorang lagi cedera. Menurut kenyataan yang dikeluarkan bahagian perhubungan awam TUDM, kejadian yang melibatkan pesawat MK108 bersama dua juruterbang itu berlaku ketika sesi latihan di Pangkalan Udara Butterworth, Pulau Pinang. Mangsa yang maut adalah Kapten Muhammad Effendi Bustami dan jenazahnya diuruskan di Hospital Seberang Jaya. Sementara Meja Muhammad Faris Omar yang dilaporkan mengalami kecederaan diberikan rawatan di hospital sama dan berada dalam keadaan stabil. Setakat ini kejadian tersebut masih dalam siasatan dan semua pihak diminta agar tidak menyebarkan sebarang spekulasi. Sementara itu, sebelum kejadian, deruan enjin pesawat yang kuat mengejutkan penduduk yang tinggal berhampiran pangkalan udara tersebut. Menurut saksi kejadian, Mastura Muhammad Nordin, 44 tahun, selepas mendengar dentuman kuat sebanyak 2 kali, dia melihat pesawat terbakar di atas landasan. Mula-mula dengar kapal terbang tu macam bunyi dia dah lain macam bila dia jatuh tu, dia nak landing tu dah bawah dah baru dengar dia meletup pertama kali meletup tu terus terbakar, tak ada macam bunyi tu, ada api terus. Habis tu dah seret api tu sampai yang ujung sikit. Kali kedua meletup. Memang kuat meletup dia. Lain lah. Bunyi dia lain lah. Sebab kami dah memang biasa duduk dekat kawasan ni. Bunyi dia lain macam lah. Ada bunyi dentuman kuat yang meletup apa ya? Meletup kuat. Meletup 2 kali. Sementara itu, Timbalan Panglima Tentera Udara Lieutenant Jeneral Datuk Muhammad Ashgal Khan Goriman Han berkata siasatan terperinci berkenaan punca kejadian masih dalam siasatan. Beliau berkata demikian ketika ditemui di perkarangan Hospital Seberang Jaya HSJ awal pagi tadi. Rakyat berhak mendapat akses maklumat yang cukup untuk membuat keputusan tepat dan bijaksana bagi PRU Dun Melaka. Jelas Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa, kerajaan mempunyai keyakinan terhadap kematangan rakyat untuk membuat penilaian. Justeru platform yang disediakan Radio Televisyen Malaysia RTM kepada semua calon yang bertanding perlu dimanfaatkan sebaiknya. Kebenaran menyiarkan poster dan biodata calon PRU Dun Melaka menerusi RTM dapat memberi ruang lebih luas kepada calon bertanding memperkenalkan diri kepada pengundi. Fakta bahawasanya calon-calon tidak mempunyai ruang yang cukup itu adalah satu fakta yang benar dan kerajaan tidak boleh memandang sepi kepada masalah itu kerana dia boleh menjejaskan proses demokrasi itu sendiri. Dan kalau sekiranya berlaku lopsided situation di mana hanya satu kelompok tertentu saja mempunyai akses sedangkan yang lain, calon-calon yang lain tidak mendapat akses, maka ketidakadilan berlaku dalam pilihan raya dan dia boleh menjejaskan proses demokrasi yang murni. Beliau ditemui selepas program Bicara Naratif di Wisma Berita Angkasa Puri. Bermula 14 November lalu, setiap calon yang bertanding PRU Dun Melaka dibenar membekalkan bahan kempen untuk disiarkan melalui saluran RTM. Sementara itu, 89.90% pengundi awal menunaikan tanggungjawab masing-masing pada hari pengundian awal PRU Dun Melaka semalam. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Ikmal Rudin Ishak memaklumkan peratusan itu mewakili 10,390 pengundi terdiri daripada anggota tentera dan pasangan serta anggota polis. Jumlah keseluruhan pengundi awal adalah seramai 11,557 orang. Proses pengundian di 31 pusat mengundi turut berjalan lancar.
Dalam perkembangan lain, sistem pemancar dan peralatan radio yang digunakan RTM akan diganti dengan peralatan yang baharu. Ia bagi meningkatkan prestasi siaran radio dan kualiti yang baik menepati sasaran pendengar. Pengarah Bahagian Pembangunan Fasiliti Jabatan Penyiaran Malaysia Ismail Seman berkata, bagi tujuan itu lebih 60 hingga 100 juta ringgit diperuntukkan bagi membina dan penukaran peralatan termasuk di RTM Sabah dan Sarawak. Kebanyakan pemancar-pemancar di Semenanjung Malaysia dan juga Sabah uzur. Jadi kita tukar baru lah supaya penerimaan siaran tu selari dengan pemasangan peralatan baru. Kalau peralatan baru, peralatan kita pasang peralatan baru, tapi penerimaan dia tidak menepati sasaran pendengar. Itu fikir betul juga kan. Pendapat pemancar uzur, equipment di studio baru. Jadi kita tukar serentak supaya pendengar dapat kualiti yang baik. Kualiti suara pun bagus. Dalam pada itu, projek pembangunan siaran di RTM Kedah dan Pulau Pinang akan dilaksanakan dengan menukar peralatan sistem audio automasi yang baharu dan dijangka siap pada penghujung tahun 2022. Projek dengan kos RM9 juta itu yang dirangka pada tahun depan akan dilaksanakan serentak dengan membina pemancar di Bukit Palung dan Gunung Raya di Langkawi. Beliau ditemui RTM selepas mengadakan lawatan di studio RTM Kedah di Alustar. Turut sama pengarah penyiaran negeri Kedah, Syarimah Abu Bakar. Kes kematian akibat COVID-19 di Terengganu mencatatkan peningkatan dalam tempoh 3 minggu kebelakangan ini. 9 kematian direkodkan kemarin dengan masing-masing 3 di Kuala Terengganu dan Kuala Nerus, 2 di Marang dan 1 di Hulu Terengganu. Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Kasmani Embong berkata sehingga kini 647 kematian telah direkodkan. Meskipun kes COVID-19 tidak menunjukkan kenaikan, namun terdapat peningkatan kemasukan ke hospital. So kalau bila kita melihat dari segi peningkatan kes yang kategori 345 tadi di hospital, sekarang ni kategori 5 kita ada dalam 5% di hospital. Kategori 4 kita ada dalam 18% dan kategori 3 ada 11%. So dari segi memang ada peningkatan lah untuk 3 minggu kebelakangan ini berbanding dengan sebelum. Beliau berharap masyarakat di Terengganu terus patuh SOP dan kawalan kendiri bagi mengekang penularan COVID-19. Siaran Berita Pagi di TV1 berakhir di sini. Anda boleh terus mengikuti Berita Pagi di saluran Berita RTM dan saluran OK yang sahih di Berita RTM. Lebih ramai pekerja wanita dalam sektor pelancongan hilang pekerjaan akibat COVID-19 berbanding lelaki. Menurut analisis Organisasi Buruh Antarabangsa 2020, lebih ramai golongan wanita terlibat dalam sektor pelancongan yang paling terkesan akibat pandemik. Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Datuk Seri Nancy Shukri berkata, di Malaysia pekerja wanita yang terlibat dalam industri pelancongan berkurangan 2% kepada 48.3% pada 2020 berbanding 50.3% pada 2019. Kerajaan dalam pembentangan bajet 2022 mengorak langkah besar ke arah memacu pemulihan secara keseluruhan dengan komitmen memberikan manfaat sama rata kepada wanita dalam sektor pelancongan.
in activities relating to tourism. Now, I think recently there are more women involved in tourist guides because we can see that a lot of them, they are, especially with regard to language skills. I can see that women are very good in language skills, especially foreign languages. Lebih 6,000 pemandu pelancong wanita memiliki lesen yang aktif. Ini menyumbang kepada 35% daripada pemandu pelancong berlesen yang secara keseluruhannya berjumlah lebih 17,000. Dalam perkembangan lain, 2,433 kes penceraian direkodkan di Terengganu sejak Januari sehingga 27 Oktober tahun ini. Jumlah itu menunjukkan penurunan berbanding 4,132 kes tahun lalu. Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Insan, Dakwah dan Penerangan Negeri, Muhammad Nur Hamzah berkata, kes direkodkan itu berdasarkan penceraian atau pembubaran yang didaftarkan di Mahkamah Syariah seluruh negeri. Kebanyakan pasangan yang bercerai berumur antara 21 hingga 65 tahun. Punca utama kerana tiada lagi persefahaman dan muncul pihak ketiga selain beberapa faktor lain. Pusat Sains Negara PSN Kuala Lumpur dan wilayah utara di Gunung Keriang, Kedah kembali dibuka kepada orang ramai bermula hari ini. Menurut Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Dr. Adham Baba, tawaran kemasukan secara percuma diberi sehingga Ahad ini selain potongan harga tiket sebanyak 50% sehingga hujung tahun. Jelasnya kebenaran lawatan secara fizikal itu mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN dan peraturan semasa PSN. Dan di sini kita ada produk baru dipanggil Tinkering Challenge Garage, Tinkering Garage, yang mana kita mengupayakan sains, teknologi dan inovasi itu melalui pemikiran-pemikiran menyelesaikan masalah. Dan garaj ini menyediakan beberapa peralatan supaya kita dapat menyambungkan inovasi itu dengan sains dan teknologi. Bila bercakap demikian selepas merasmikan Majlis Penutup Virtual PSN Skyfest, VPSF dan National Tinkering Challenge NTC 2021 di Pusat Sains Negara. Tahap pematuhan pemain industri kuari dan kelapa sawit terhadap Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 di Perak masih rendah dan belum mencapai tahap yang boleh dibanggakan. Perkara itu dinyatakan Pengarah Jabatan Alam Sekitar JAS Negeri Rosli Zul. Jelas beliau, sepanjang tempoh 2 tahun ini, hanya 76 dari 136 industri kuari mempunyai kelulusan penilaian alam sekitar EIA untuk beroperasi. Jadi dari segi pematuhan industri yang 76 yang ada EIA ini, kita dapati pematuhannya masih juga lagi rendah, iaitu dalam 60% saja yang patuh. Jadi yang ini kita nak bawa macam mana supaya mereka ni at least patuh. Belum lagi kita nak menunjukkan excellence mereka. Lepas tahun 2005 kita nak lebih daripada pematuhan tersebut. Itu yang kita sasarkan. Bagaimana kita merangka pembangunan kuari lestari dan kilang kelapa sawit. Beliau ditemui selepas merasmikan Simposium Kuari dan Kilang Kelapa Sawit Lestari sempena sambutan Hari Alam Sekitar Negara di Ipoh. Untuk tempoh sama, pihaknya juga telah mengeluarkan 161 pelbagai kompaun terhadap pemain industri kilang kelapa sawit, manakala 48 kompaun kepada pemain industri kuari seperti kesalahan buangan berjadual, khususnya berkaitan pelabelan.
Dalam sindiket pemalsuan dokumen imigresen dicekuk, suspek lelaki warga negara Pakistan berumur 37 tahun ditahan bahagian perisikan dan operasi khas Jabatan Imigresen Malaysia JIM di sebuah kondominium mewah di Setapak pada 12 November lalu. Sindiket yang telah beroperasi sejak setahun lalu telah menyebabkan kerugian hasil kerajaan khususnya dalam bentuk bayaran levi pekerja asing hingga mencecah jutaan ringgit. Ketua Pengarah Imigresen Dato' Indra Hairul Zaimi Daud dalam satu kenyataan berkata susulan penangkapan suspek telah membawa pasukan operasi ke sebuah kondominium lain di Jalan Genting Klang yang turut disewa untuk kegiatan sama. Sindiket mengenakan bayaran antara RM300 hingga RM500 bagi setiap pelekat pas lawatan kerja sementara PLKS. Manakala bagi lesen memandu, bayaran yang dikenakan adalah sebanyak RM50. Operasi turut merampas set peralatan komputer, mesin pencetak kad, pelbagai jenis cap perwakilan asing. Turut dijumpai stok pelekat yang masih kosong dan wang tunai berjumlah RM13,710 yang disyaki hasil jualan dokumen palsu berkenaan. Berita sukan, badminton Indonesia Masters. Dua beregu lelaki negara berjaya melepasi cabaran awal selepas menewaskan lawan masing-masing di pusingan pertama. Turun selaku bukan pilihan, pemain beregu lelaki negara Ong Yu Sin, Teo Yi menang straight set ke atas pemain pilihan ke-6 kejohanan Sawi Sairaj, Ranki Reddy, Chiraj Shetty dari India 21-17, 21-15. Yusin Iyi dijadual bertemu pasangan Indonesia Sabar Karyaman Gutama Mohreza Pahlavi Isfahani pada pusingan seterusnya. I think we play according to what we plan and we control our emotion better this time if compared to previous tournament. And the shuttle here is quite slow and we are quite patient about it. Yeah. Dalam satu lagi aksi gandingan Nur Izzuddin, Goh Zifei turut tidak menghadapi masalah untuk menupaskan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk, Seo Seong Jae 21-10, 21-17. Menurut Izzuddin, pasangan lawan yang tidak mengubah strategi perlawanan menjadi kelebihan bagi mereka. First and second agak sama. Opponent pun still tak tukar daripada game. So saya just konsisten dengan apa yang saya buat dari first game tu. Then keep fokus lah sampai habis. Mereka akan bertemu pasangan tuan rumah Muhammad Solihul Fikri, Bagas Maulana di pusingan kedua. Sebelum itu, pemain perseorangan lelaki negara Lee Zijia terpaksa menarik diri di pusingan awal selepas mengalami kecederaan ketika menentang pemain Denmark Rasmus Gemke di set pertama. Meskipun cuba meneruskan permainan, namun pemain berusia 23 tahun itu terpaksa akur dengan keputusan mengundurkan diri. Saya rasa bukan saja back injury, saya rasa badan saya pun sangat letih. Dan mungkin ada yang other part pun ada small injury. So consider about that. Belakang pun ada tournament lebih besar lagi. So saya consider over lah. Bagaimanapun, juara All England itu tidak menolak kemungkinan untuk menguji tahap kemampuan sekali lagi pada kejohanan terbuka Indonesia. Saya pun tak boleh janji apa, tapi macam saya cakap akan tengok tournament by tournament lah. Ya. Pelumba Moto2 negara Hafiz Syahrin Abdullah enggan meletakkan sasaran terlalu tinggi bersama pasukan baharu Mi Racing Honda dalam kejohanan Superbike Dunia WSBK tahun depan. Menurut pelumba berusia 27 itu, ini kerana jentera yang bakal ditunggangnya pada musim depan masih ketinggalan daripada segi prestasi berbanding jentera Kawasaki dan Yamaha.
Namun jelas Hafiz, dia bersedia membantu pasukan yang baru 2 tahun menyertai kejohanan WSBK itu bagi memberikan saingan hebat musim hadapan. Dari segi as a rider, mungkin saya boleh bantu dari segi handling, aerodynamic yang boleh diimprovekan. Di Portimao masa awal season, top speed, that bike punya top speed sangat laju. Mungkin handling agak sukar sedikit. Itu yang information yang saya dapat. Dalam saingan WSBK, Hafiz akan bergandingan dengan pelumba dari Argentina, Leandro Mercado, bagi saingan musim depan. Konfederasi Hoki Malaysia KHM telah mengubah tarikh kejohanan Liga Hoki Remaja Malaysia MJHL 2021 yang sepatutnya berlangsung pada 26 November hingga 2 Januari 2022 ditunda ke 11 Disember hingga 30 Disember 2021. Pengerusi Jawatan Kuasa Pertandingan KHM, Datuk Seri Dr. Anil Jit Singh berkata, selain kekangan cuaca, keputusan itu dibuat selepas pasukan bertanding berdepan isu pelepasan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Jelas beliau, ini kerana tarikh asal kejohanan akan mengganggu sesi persekolahan pelajar yang akan bermula pada 22 November. Kita pun harus faham kerana pengetua-pengetua ni saya rasa tak akan syorkan pemain dorang, pelajar-pelajar dorang keluar kerana sekolah bermula 22, terus selepas 4 hari dorang keluar. Itu saya rasa even if I become a principal, I also maybe will think twice on this. Jelas Datuk Seri Dr. Anil, edisi kali ini hanya menyaksikan 25 pasukan bertanding bagi kategori lelaki, manakala perancangan bagi kategori wanita akan dimaklumkan kelak. Kejohanan Hoki Piala Tun Abdul Razak hanya di RTM. Baiklah, berita pagi berakhir di sini. Terus amal kawalan kendiri, lindung semua kerana kita keluarga Malaysia. Yang sahih di berita RTM, saya Dilela Kadir. Assalamualaikum dan salam hormat.